ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung, saya sambung perbincangan syarah kitab Tauhid pada bab yang ke-23. Pada bab yang ke-23 iaitu sesungguhnya di kalangan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW ini, ada yang menyeleweng dari segi akidah sehingga sampai ke tahap sembah berhala. Boleh ada berlaku sampai ke tahap itu. Jadi sambungan perbincangan dalil yang kedua, dalil yang kedua kalau kitab saya ni muka surat 246. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil." Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku ceritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Maknanya orang fasik pun tidak dibalas seteruk ini. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan sebagai kera dan babi, dan orang yang menyembah taut. Taut di mana makhluk, taut ni sesuatu yang menyesatkan, itu mudah. Iblis, syaitan, pemimpin, harta benda, pangkat, tu boleh jadi taut kepada manusia. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Jadi dalam konteks perbincangan kita ni, daripada ayat ini, cuba perhatikan sebelum kita bincang pada syarah itu, ni saya nak ambil sudut tadabbur secara ringkas. Dalam ayat ini Allah mendedahkan manusia yang dianggap paling jelek, paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fasik ni teruk. Fasik ni maknanya orang dia gini, dia ada dua istilah. Fasik, guna Q, fasik. Mana keburukan itu berlaku atas diri dia, dia tidak menjejaskan orang lain, tidak. Dia terus dia melakukan perkara yang buruk, tak semaya, itu fasik lah. Tapi tidak berkait dengan orang zahirnya. Baik. Satu lagi dia panggil mufsid. La tufsiduna fil ard, misalnya. Jangan kamu melakukan kerosakan. Itu kesalahan diri dan dia melibatkan kepentingan orang lain. Misalnya, biasa anda buat contoh. Misalnya mencemarkan sungai. Itu bukan fasik, itu mufsid. Mencemarkan, kita kata apa dia? Merosakkan ekosistem alam. Tebal balak misalnya tanpa mengikut jadual misalnya. Tidak mengikut ketetapan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Kerana fikir kepada keuntungan menyebabkan berlaku rosak di punya ekosistem alam, kita kata. Sungai jadi tajam. Itu bukan fasik, itu mufsid dalam istilah agama. Sebab apa? Sebab dia merosakkan. Dia mengganggu hidup orang lain. Lepas tu parking tak benar tu lah kawan. Parking tu fasik ke mufsid tu? Kira-kira fasik tu sebab tapi gocah no. Anak kenal sekali di USM ni, tempat parking USM. Anak tengok pun nurse dia nak keluar, baru dia gaduh nak ada emergency. Dia nak keluar parking tak boleh. Anak tengok ada orang blok kata dia. Anak tengok luar lari muat. No. Tapi macam mana dia punya check up ni, jadi tak boleh nak tubik. Tapi orang tu memang parking tak benar lah. Kalau kita tubik molek-molek. 3-4 kali dulu cukup pun lagi tu. Nak malu. Nak sokong tak boleh tu tak ada. Nah, agak lah. Anak pergi kat kata biasa saya waktu tu. Orang tu cepat dia kata, Kak, 1000 kali aku nak pergi.
Ada waktu baik sekali dia nak kata palak sengot. Tapi ruaya ni paki memang tak betul lah. Kalau tu paki tak betul. Tapi ada ruaya lagi. Maknanya waktu kita nak panggil fasik ke mufsid itu. Nak kata mufsid tu rasa berat dah. Oh, no. Tapi ada daun susu tu. Kalau orang tak ada yang tobik lah kawan. Tak nak tobik langsung. Dua blok tu misalnya lagu mana. Ana pernah kenal sekali. Yang parking. Ana masuk petok pejam. Yang gitu belakang. Adalah kali tengok penuh tu belajar gitu situ. Tak tobik kita lewat tobik. Tu bagi anda mufsid kot cuma kadar tidak sebesar tu lah. Sebab kalau fasik ni dia tidak menyusahkan orang. Dia sendiri masa dia tak semaya. Dia tak baca Quran, dia tak jaga masa, dia sendiri tu fasik. Fasik tu ulama kata dia lebih merujuk pada kesalahan-kesalahan dosa melibatkan dia sendiri, individu, tidak melibatkan kepentingan orang lain. Tapi mufsid ini tidak. Dia boleh menyusahkan orang. Itu mufsid. Baik. Jadi hal ni lebih teruk daripada fasik lagi. Ada lebih teruk daripada fasik. Siapa dia? Pertama sekali orang yang dilaknat oleh Allah. Oh berat. Kalau bila sebut laknat dia bermaksud gini. Ni sebab laknat ni kita bincang laknat dalam konteks istilah syara. Laknat yang dimaksudkan di sini dan juga kalimah laknat yang digunakan oleh Nabi dalam hadis dia merujuk kepada seseorang yang ditahan nikmat, rahmat. Nikmat tu mungkin boleh, rahmat tu Allah kata. Boleh harta tapi tidak jadi rahmat. Dapat anak ramah, cudi anak tapi tidak jadi rahmat. Berat tu. Nampak boleh rezeki tu. Nampak dapat rezeki tapi tidak jadi rahmat. Jadi nikmat, jadi celaka. Bukan jadi rahmat. Na'udzubillah. Kalau kena penyakit ni kena ni kadang-kadang kita tak sedar. Kita sedar terhakis kebaikan hari akhirat. Tak sedar. Sebab apa? Sebab kita tidak susah. Allah beri kesenangan pada kita dalam keadaan Allah tarik rahmat. Nikmat dia beri, rezeki dia beri, tapi rahmat dia tarik. Jadi orang yang Allah tidak beri kepada dia rahmat, Allah sekat rahmat, itu maknanya orang yang dilaknat. Boleh jadi dia senang di dunia. Dia dapat kemewahan, tapi dia sedang dilaknat oleh Allah. Biasanya orang lagu ni dia payah nak insaf. Insaf tu permulaan manusia bertaubat. Dia panggil kesal, insaf, an-nadam itu. Kalau tidak bermula dengan itu, tak akan berlaku taubat dalam diri manusia. Itu bahaya tu. Jadi orang yang Allah SWT hukum dengan hukum, tetapi Allah beri nikmat, ini bahaya. Dalam istilah ulama dia panggil istidraj. Allah hukum dia. Allah sedang musnahkan masa depan dia hari akhirat. Tapi dengan Allah beri nikmat. Harta melimpah ruah. Anak. Ramah, cidik-cidik pula tu. Jadi dia rasa, perasaan dia tu jadi rasa bangga diri. Dia benda-benda tu memang cukup bahaya. Sebab tu Imam Ghazali kata Allah hukum dalam keadaan Allah beri nikmat hukum tapi Allah beri nikmat manusia hidup tu sangat bahaya. Pemikiran tu hanya ada dalam kepala orang beriman saja. Baik. Jadi hak ni orang yang dilaknat. So, lepas tu dimurkai pula ghairil maghdubi alaihim itulah Yahudi Nasrani. Ulama kata Yahudi Nasrani terjemah klasik. Mana orang seperti perangai Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia orang tidak buat Nasrani, bukan buat Israel, bukan buat, tapi perangai tu serupa dengan Bani Israel. Jadi dia suka ambil hak orang, pandai orang lain, hina diri dia, tu sifat Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT. Kalau ada hak tu, maka orang itu akan dimurkai oleh Allah. Dan Allah hukum di dunia lagi mereka. Setengah mereka ni cerita ni Bani Israel ni. Setengah mereka tu Allah hina di dunia. Allah jadikan kera. Kera ni setengah kata sifat. Setengah ulama kata Allah ubah jadi zahir, jadi kera. Jadi tidak orang lagi. Berubah fizikal. Tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama kata tak ubah ni ubah sikap jadi macam kera. Kera ni antara perkara buruk itu ni, dia tidak menghargai orang lain. Dan dia tidak dapat menilai kebaikan. Itu sifat kera. Pori Melayu kata, pori bunga ke kera. No. Tu. Jadi maknanya penghinaan ini, kalau kita tengok dalam tafsir, kenapa digambarkan seperti kera? Allah jadikan dia seperti kera. Atau kera tu kera secara fizikal berubah. Ini isyarat kepada asyaddut tadlila, sangat hina. Isyarat kepada bukan hina, sangat hina. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu suka pun jangan kuat. Hangat ni apa kera? Ada orang suka gitu.
Serabut kita keli. Tak ada kamu. Ana tengok tu. Kadang-kadang kita kedai orang perempuan kita. Perempuan, muslimah kita. Sokor lebih pada lelaki. Pelik sampai dalam ni. Kita keli nak cabut tengok tu. Dia tak reti. Kan awalnya. Itu masalah pendidikan. Ya, masalah pendidikan. Nak dahsyat ya. So, Ana sebut tu bukan apa sebab kalau kita baca dalam hadis mudah ya kalau nak tahu baca dalam mukadimah tahu ni. Tarbiyatul aulad fil Islam. Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan kita terjemah dalam bahasa Melayu. Dia sebut tentang bila seorang nak bermulanya pendidikan ni sebelum kahwin lagi. Lelaki nak cari perempuan, perempuan nak cari kita lelaki. Jadi dia antara disebut ciri-ciri perempuannya mana perempuan yang salihah. Sehingga dia bawa kenyataan hadis Nabi, kata-kata ulama, misalnya ada kata-kata ulama, dia katakan sebenarnya hak ni sebenarnya dia panggil iktibas daripada hadis. Mengambil semangat daripada hadis, ulama buat kesimpulan, kalau kamu nak baik masyarakat kamu didiklah perempuan kamu supaya dia jadi baik. Sebab perempuan ni jadi punca. Sebab apa? Dia pun baca syair. Dia kata al-ummu madrasatun idza a'datta. Dia kata ibu ni, mana perempuan ni kalau dididik dengan pendidikan yang baik, dia membesar dan dapat pendidikan yang baik, dia tu sendiri ibadat sebuah madrasah untuk anak-anak dia. Tu. Jadi betul memang betul. Kalau rosak perempuan, rosaklah masyarakat. Sebab maknanya peranan dia tu besar. Sebab tu Nabi suruh muliakan sangat perempuan ni. Sahabat kata Nabi ni kalau klik di rumah, dia bawa hadiah, dia berikan anak puan dia dulu. Buku ni nama Barakatus Sa'i. Buku ni Ana pernah baca waktu kuliah di Gua Musa. Menarik buku ni. Sahabat kata kita bila tahu gitu, bila beli barang, berikan anak puan dulu. Belilah ke anak lelaki pun. Bapa tu Nabi suruh dia anak perempuan ni biar dia jauh itu asal biar lembut. Memang sifat dia kena gitu. Jangan dia jadi kerah. Api dia jadi tu tak dia tu sesuai dengan lelaki. Lepas tu Nabi dia buat gitu. Lepas tu sahabat Nabi kata kita cium anak kita walaupun nikah dah anak perempuan, bapa Nabi buat gitu. Mana hubungnya? Tu. Bukan semua orang boleh buat gitu. Nabi buat gitu. Guru anak buat gitu. Anak dia nak kahwin, dia cium peluk anak dia menangis. Dia kata Nabi buat gini, rupanya pendidikan tu dia memberi kesan pada jiwa dari segi emosi. Sebab tu Nabi kata sesiapa yang sayang kepada anak, dia tidak tunjuk, hanya ada dalam hati. Tak ada faedah. Anak dia tak kerasa cinta ibu apa. Kalau sekadar duduk dalam hati, kena tunjuk. Cium, peluk dan sebagainya. Baik. Hak ni mana bila sebut kau tu mana itu di sekitar debu. Kemudian babi ni kehina lah. Khususnya kita orang Islam. Kalau dalam Islam ni boleh kata tak ada lah nak ambil manfaat daripada babi, kecuali dari segi perubatan tu ada lah. Ada sudut-sudut tertentu. Kalau anjing kita kata haram juga. Tapi sahabat Nabi pun sebut boleh perah untuk beberapa tujuan. Dan kalau kita baca dalam buku, mana anjing ni, mana binatang yang paling hebat sebenarnya. Luar biasa Allah beri kelebihan kepada dia. Dia boleh kesan di center robot kira. Si di center robot tu kan, dia boleh kesan. Mujur tak boleh kesan kereta juri. Kereta tawai rotek kalau boleh tu parut kat dia. Kalau dia boleh kesan kereta tawai rotek lepeh kita. Maknanya pelik binatang yang Allah buat. Tapi itulah. Gitulah. Baik. Jadi hal lebih teruk daripada tu lagi. 3 ni lah. Cuma hal terakhirnya Allah sebut orang yang sembah berhala. Sembah berhala ni, maksud sembah berhala kalau tengok dari tafsir maknanya seperti Arab zaman jahiliah. Ada berhala, sembah. Apa-apa hajat besar pergi. Nak nikah anak pergi royak pada berhala. Nak ambil tarikh ni, tolong berkatilah. Tarikh ni, kita nak pergi berniaga. Tolong berkatilah. Supaya dapat untung. Semuanya dia gantungkan dengan berhala itu. Sebab kita lah apa? Allahus Samad. Allahus Samad. Tempat kita Allah. Nak buat apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa? Bismillah. Kita. Dia tidak Bismil Uzza. Dengan nama Uzza. Bismillah. Bismil Manat. Dengan nama Tuhan-Tuhan besar-besar tu. Tu kehidupan dia. Jadi orang ini tu. Jadi mana umat Nabi ni, dia sampai peringkat sesak, sampai sembah berhala semula. Ada berlaku gitu. Dia perkara ni, kalau kita biarkan, dia boleh jadi sungguh. Memang boleh jadi. Memang Nabi sebut. Dan ada berlaku. Kalau tempat kita ni, kita tengok. Ada setengah tu kata boleh. Azimat ni pun boleh. Tidak jadi masalah. Ada siapa kata begitu.
Tak boleh takut pada azimat, kena takut pada Allah. Tak apa ada azimat itu ikhtiar. Ustaz tu 2 kali subah tak kepala saya tak pausa. Ana tengok, ana kata, kata mana ustaz ni? Cuba fikir, bahaya tu, pelik tu. Pelik tu lagu tu, kita pun tak faham lagu mana cara pengajian dia tu. Luar biasa kan. Sedangkan biarlah ana nak sebut sebab kita bincang bab ni no. Nabi dia panggil watak. Watak ni sejenis azimat yang diletak pada binatang. Dia kalung, dia tak ditekuklah kalung. Maknanya mata dia tu dibuat daripada tulai ikan ataupun tumit arnab. Sebut dalam hadis dia panggil al-watad. Ni pada anda tak ingat muka surat dalam bab apa ada juga dia bincang. Jadi orang Arab zaman jahiliah, kalung tu diletak tu, kalung tu sebelum dia sakut tu maknanya dijampi oleh kuhan dia. Bomok. Orang Arab ni setahu mana nak bomok. Dengan tu ada satu buku dia panggil Al-Mafsal nama buku. 10 jilid. Dia bincang tentang kehidupan sebelum Islam. Anak baca buku tu dah. Hampir 1 jilid. Dia bincang tentang akidah. Bagaimana akidah masyarakat Arab jahiliyah. Rupanya masyarakat Arab jahiliyah ni, dia bincang di situ bagaimana hubungnya. Bagaimana setiap kabilah, setiap bani, setiap kaum, setiap kelompok, dia ada khusus bomo untuk dia. Dan dia kepakat keluarga dia membiayai kos kehidupan bomo. Jadi bomo tu Anda pernah jaga wesa. Anda kata semua robah baru tulis. Ada tulis satu tulis sini. Anda tak faham. Anda faham tanya anda dia. Kata beli mana robah comel ni? Anda kata ni tidak lagu. Ni asalnya dia tu. dia baru ditulis satu dia panggil lam alif balik. Bismillah balik tadi kok dia tahun ni. Dia payuh kat tu nak tulis tu. Dia kata ayah bagi mustaq. Bukan tu ngomong mustaq. Kata apa? Nak suruh boleh jawab esok dia tu. Dia orang anak tu pasal dia anak sekolah rendah ni. Ada pasal masa kafar tu. Dengan cakap apa lama, cerita lama. Anak kata letih lemah orang kita ni. Padahal kalau suruh tu bomo masuk esok tu nasa. Nunginyo tu bomo tu esok dia kena baca. Orang baca dah pun tak ingat. Bergerak dia. Orang Arab jahiliah tu dalam buku tu semua perkara-perkara besar dia akan pergi sembah pada berhala dulu nak dapat berkat. Apa saja. Hak acara yang bersifat jama'i masyarakat adalah 2 kali setahun nak pergi berniaga ke Syam. Mesti dia buat upacara. Masing-masing kaum, masing-masing kabilah akan bawa. Dia panggil kahan dia tu. Tutup bomo dia tu. Dia guna burung macam-macam lah anda tengok. Maknanya kehidupan dia begitu. Orang Islam kita masih ada sakit kepala pergi jumpa tu bomo. Lepas tu bomo kata ada orang buat. Macam-macam dia. Cuba ada cerita kata naik kendi tu dia begitu motor mau kata sign dia. Pergi ke klinik. Tak ada masuk hospital klinik. Doktor kata mau kena pergi hospital lalu macam mana. Duk kata tu bomo buat tak segi. Siapa tak ada ngana nasihat gila ustazah. Pergi tak seminggu. Kayak pun angin. Lepas tu buat cuci ke doktor tu. Siap juga. Lagu tu biar kita ni. Ni yang kita ada bincang. Jadi maknanya kalau setara tu tahap tu bagi anak lah. Setakat anak ada baca tengok ni. Sudah ada tu makna kebergantungnya. Hati sudah terikat tu. Dengar tu tak sebenarnya. Memang tak boleh gitu. Kita pergi jumpa doktor ni, dia tidak menjejah ke akidah kita payah. Nak pesuk akidah pergi jumpa doktor ni payah. Sebab kita makan obat lah payah. Tapi kalau jenis benda dia ada unsur-unsur mistik lah tu memang bahaya. Sebab dia tidak ada proses orang panggil saintifik tu tidak ada. Jadi manusia mudah bergantung kepada kuasa ghaib lah. Tu bahaya tu. Tak boleh. Cuba elok lah tu. Sebab tu Nabi bila sahabat-sahabat dia masuk Islam, ada kata watak tadi Nabi arahkan. Buat semua. Waktu duduk tekuk belakang. Dah kalau 100 aku 100 kalau enggak katakanlah katakanlah 20 biasa. Enggak dia kena baru tu, dia kena renew. Anda jumpa dengan ini juga mati dah dia lama cerita lama ni. Perempuan dia ambil buah pada Malaysia. Lepas semua. Macam mana lepas? Dia pernah tunjuk mana? Dia kata dia pakai gun. Waktu umur. Dia kena pergi baru 4 bulan ke 3 bulan sekali. Kena bagi utama-utama masuk semula power tu. Dia panggil kat pinggir. Jadi bila dia nampak pokok kastel, dia tahu bagi penulisan. Dia pegang ni, dia niat awal. Lepas semua dia kata lah. Anak pun tak tahu. Tapi anak tengok lah. Anak jamu. Dia punya azimat, dia tok pinggir. Dia kat pinggir dia.
butuh. Nyembuh kau dia tak ada lagi. Orang kata ni siapa bila ni power dia? Dia kata kena pergi baru rasanya 4 bulan sekali. Sekali pergi 300 ya. Anak kata maaf pada rotek masa tu. Cerita lama dah cerita ni. Masa belum nak kahwin lagi. Ni anak sebut tadi kan? Anak sebut tadi kan? Allah uji dia dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik. Allah uji dia dapat harta banyak. Masa tu dia dalam kampung tu tak ada orang perempuan boleh beli wira cash. Zaman tu. Masa ada ngaji sebelah ada nikah lagi. Umum saja anak kita. Anak kita dia buat Daud dia saya nak. Oh tu dia tahu tu. Anak Daud dia pilih kepala bergak mak darah ada leper atau mak darah ni mai bagi lagu. Royak pun tak sebab apa. Sebab apa dia payah nanti mau? Sebab dia berjaya dengan perbuatan dia. Dia jadi kaya. Oh ustaz dulu tahu ni sesat dia. No. Benar-benar lagu itulah Imam Zain kata orang yang Allah hina dia dengan bui harta tapi tak ada rahmat pada harta tu, hidup dia sesak dengan kekayaan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kena nyakit tu, kena ujian lagu tu berasin lah. Mana berat menang. Mereka itu lebih buruk tepat dan lebih sesak banding orang lain daripada jalan yang lurus. Dia ni orang yang paling jauh kesesatannya. Cukup mendalam, masuk ke dalam lubuk kesesatan. Ni baik, cuba kita tengok syarah hadis ni, ayat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Yakni golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani lah pada waktu itu. Yang mana mereka telah menjadikan agama kamu ni sebagai olok-olokan dan permainan. Pokok dia ni, dia ada juga sifat munafik. Dia orang ngani, dia kata kami beriman, supaya kamu juga Allah yang sama, depan tu gitu. Sebenarnya tidak. Itu dia memperolok-olokkan. Dia berpura-pura. Dia berpura-pura. Baik. Maukah kalian aku ceritakan tentang orang-orang yang mendapat balasan paling buruk di hari kiamat kelak? Nabi baca ayat ni kepada pokok dia. Hal unabbiukum bi syarrin min zalik. Maukah aku cerita kepada engkau wahai Muhammad, orang yang lebih teruk lagi, jelek pada hari kiamat. Paling hina lah. Orang kafir ni ada kategori juga. Daripada ayat ni kita boleh faham bahawa orang kafir ni ada kategori dia. Hak kafir paling teruknya ni lah. Dan hak kafir paling teruk lagi pada ni kafir munafik. Hak dia dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar itu. Hak tu duduk neraka paling bawah, lapis bawah sekali. Maknanya orang kafir pun dia tahap-tahap dia. Sebab orang Islam kita lah. Ada peringkat biasa, peringkat ni peringkat tinggi. Siapa tarah, duduk bersama Nabi dalam syurga. Begitulah juga pokok kafir. Jadi orang yang dikatakan paling jelek di hari kiamat ni, mereka ini adalah orang-orang yang disifati, dicirikan oleh Allah dengan ciri-ciri berikut ini. Gapo dia ciri mereka? Ciri orang yang sangat jelek, sangat hina di hari akhirat. Ciri dianya yang pertama, anak terletak nombor. Yang pertama, mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Inilah orang panggil laknat itu. Mereka dijauhkan daripada rahmat Allah. Yakni dapat laknat daripada Allah. Kalau laknat daripada manusia pun berat dah. Ini laknat daripada Allah sendiri. Yang kedua, mereka mendapat murka Allah. Murka Allah ni maknanya seseorang itu bila dia mati dalam keadaan dia dalam kemurkaan Allah, maka dia tidak dapat kebaikan di hari akhirat. Sebab tu kita bincang dah, nanti ingat muka surat berapa. Syarat orang yang akan dapat syafaat ialah orang yang Allah tidak benci. Kalau seorang itu mati dalam keadaan maghdubi alaihim, dibenci, dia tak akan dapat syafaat. Itu memang ulama sebut syarat nak dapat syafaat. Sebab tu kita jangan buat sesuatu yang menyebabkan kita mati dalam keadaan boleh jadi Islam dia tu. Bukan kata bila murka dia kafir, dah. Boleh jadi dia tu Islam, cuma dimurkai oleh Allah. Orang ni tak dapat kebaikan. Jadi maknanya betul-betul dia bergantung dengan amalan dia, seolah-olah begitu. Manakala amalan dia cukup, hilangnya kita kata dah, maka selamatlah dia. Dah syafaat tak boleh. Bahaya dah. Sebab setengah-setengah orang tu dia lemah. Tuhan tahu dia lemah, tapi tidaklah siapa peringkat dapat murka tu. Boleh lagi syafaat. Syafaat kubra, masuk neraka, dah senang masuk neraka, tiba-tiba masuk surga, tu syafaat kubra. Hak tu kalau dia mati dalam keadaan tidak dimurkai Allah, insya-Allah dia dapat.
Itu dalam pengajian Islam, itu ada dibincang oleh ulama berdasar pada dalil. Hak ni disebut paling jelek, mati dalam keadaan maghdubi alaih, dimurkai oleh Allah. Kena jaga molek lah amalan ni. Salah satunya orang hina ibu bapa. Terdapat murka Tuhan tu. Tak cara beri bapa, hina ibu bapa, tak peduli ke ibu bapa. Ibu bapa dia marah apa? Makan pun tak cukup. Kena butas selai kata. Dia makan kenyecing ni lah. Ni antara orang yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah lah. Padahalnya kalau kita nak ayatnya agama Islam ni rahmat semua. Katakanlah kita suatu ketika dulu kita tak cari ibu bapa kita mati, ada peluang lagi dalam agama. Walaupun ibu bapa kita mati, ada lebur. Kan dalam riwayat Bukhari ada Bumfra kan sebut. Nah, jelas ana sebut berapa kali lah. Ada sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, masih ada peluang lagi ke saya nak buat baik pada ibu bapa saya? Ibu bapa saya meninggal dunia dah. Ada ke lagi? Nabi kata ada. Mu buat 4 perkara. Pertama sekali, doa kebaikan. Yang kedua, doa keampunan. Kamu sambung kerja-kerja kebajikan ibu bapa buat. Lepas tu kamu hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan baik ibu bapa kamu. Mana bila buat hubungan baik tu, kawan-kawan ibu bapa kamu akan sebut baik. Bertuahnya anak gemulah ni. Bertuahnya gemulah ni, anak dia bagus. Tak putus hubungan kita walaupun ayah dia meninggal. Pujian itu merupakan doa kebaikan. Buatlah 4 perkara tu. Walaupun ada lagi dalam riwayat lain. Misalnya, ni sebenarnya ni besar juga. Gapo dia bukan besar juga, besar benar lah. Gapo dia? Kita aktifkan kebaikan kita. Baca Quran bani. Tak payah niat, ibu bapa kita boleh. Tu kelebihan anak, hubungan dia panggil umumah dengan ubuah. Hubungan mak dengan hubungan ayah. Dengan anak ni memang sangat rapat. Bila kita anak dia, kita mengaji, kita semaya, ibu bapa kita akan dapat. Apatah lagi kita sentiasa doa keampunan. Allahumma gfirli dhunubi, atau Allahumma gfir lana dhunubana wali walidan. Sebut Muhammad berjuta kali, tak apa. Ya. Sebab tu mana di Mekah, boleh katakan selepas kita baca-baca hak Nabi sebut tadi itu, kita doa pada ibu bapa. Itulah Allahumma gfir lana dhunubana wali walidaina wali masyaikhina wal jami' wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Baca tu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua bapa, dosa orang-orang tua kami, keluarga kami yang lama-lama meninggal dunia, dan orang Islam yang telah pergi mendahului kami, dan janganlah timbul perasaan kami benci kepada salaf-salaf kami itu, orang-orang yang telah lepas. Itu doa dia. Pertama kita tahu maksud kalau kita doa, perbanyak kita tu. Tu agama kita aja. Baik, jadi ulama sebut kalau kita duduk baca doa-doa gini kan dia ada kesan pada emosi, hati, perasaan kita. Kalau kita jadi sayang pada manusia. Satu kelebihan dia. Kelebihan bila kita doa pada orang, kita jadi sayang pada orang. Sayang pada orang ini punca rahmat dalam hadis. Sayang pada orang ini dia akan menghasilkan 1000 kebaikan sebenarnya. Tu jadi kau gini kena faham. Sebab agama Islam ni agama yang berkait antara satu ajaran dengan ajaran ini, saling berkait. Dia tidak kata terputus, tidak. Baik, itu yang kedua, mendapat kemurkaan itu maknanya teruk benar tu. Kalau mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang yang bentuk fiziknya diubah menjadi kera dan babi. Ni cerita sampai Bani Israel. Kerana apa? Kerana langgar hukum Allah. Jadi langgar lagu mana ni siapa diubah ni? Ni kena itu boleh dah. Mana berlaku pelanggaran hukum. Ni cerita ni asalnya adalah hadis adalah sebut cerita Bani Israel. Pelanggaran hukum yang berlaku, siapa satu tahap dia diubah fizikal. Ni kalau kita terima pendapat kata diubah fizikal jadi kera jadi babi. Kesalahan lagu mana? Ni boleh kata kalau dalam syarah tafsir lah. Ni kesalahan besar yang dilakukan secara musirun ala dhunub, kesalahan besar yang berat yang tidak pernah ditaubati, terus menerus mati dalam keadaan itu, tak bertaubat. Enggak Bani Israel ni kesalahan dia bukan kecil. Ubah kitab suci, bunuh Nabi, tu jadi sebut. Lepas tu dia benci pada orang lain. Sifat benci pada orang lain. Bila benci pada orang lain, tak ada kebaikan yang akan keluar daripada dia untuk orang lain. Tu sifat Bani Israel, Yahudi, disebut dalam Quran. Berat. Tak ada kan dalam Quran, kalau kita baca, dia benci pada orang Arab, kira dia Nabi dan orang Arab. Sebelum tu orang dia, Bani Israel. Dia tak si berkusi nikmat nubuah itu. Dia nampak dia saja boleh nikmat. Dia tak siku. Sedangkan kita orang Islam tak. Kita tak beriman pada Nabi Musa, kafir kita, na'udzubillah.
Kalau kita berimej pada Nabi Muhammad, kita tak berimej pada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, kita tak berimej. Hak Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel, kita tidak dianggap sebagai Muslim, tidak dianggap sebagai mukmin. Tu. Padahal dia tahu. Maknanya kita terima hakikat sebenar Yahudi, hak betul, hak benar daripada Nabi Musa. Kita terima. Tapi dia tak diterima. Sebab tu salah satu bila Nabi berwacana dengan dia, Nabi kata Tuhan tu, hak turun Taurat tu Tuhan tu juga turun Quran. Tuhan yang lantik Nabi Musa jadi Nabi dulu, so Tuhan tu juga lantik aku. Gapo dia hak kamu nak? Hak kamu tak sesuai. Sebab apa? Tak boleh jawab. Cuba ya, Pak. Nabi sebut lagi, kalau mu ingat mu tak rugi pun, khiyarukum fil jahil, khiyarukum fil Islam. Sesiapa yang zaman jahiliah dia ada kedudukan dia tidak akan terjejah. Kalau dia jutawan, tetap dikenali sebagai jutawan. Kalau dia pemimpin, dia tetap jadi pemimpin. Sebab tu pemimpin-pemimpin masuk Islam ke tak? Semua Nabi lantik beri jawatan. Sebab dia orang bisa, orang ada kemahiran. Abu Sufyan, kemahir hebat. Sebab dia ketua besar. Dari segi hierarki nombor 3 lah. Dari segi kepimpinan jahiliah tu. Abu Sufyan masuk Islam, jadi ke dia? Nabi lantik jadi ketua tentera. Takkanlah tukar kebom dia punya Abu Sufyan. Dia bukan kelah tukar kebom Abu Sufyan. Abu Sufyan ni memang cerdik. Dengan perwatakan comel, memang dia cerdik. Ahli pidato. Kalau nak jadi duta, memang cukup layak. Dia bijak. Sebab tu Nabi kata, masuk Islam, tak rugi pun Nabi lantik. Sebab Islam nak orang yang ada kepakaran gitu. Tak rugi. Semua sahabat-sahabat Nabi, yang kaya-kaya jadi Islam. Nabi tak ambil harta dia. Dia boleh miliki sebenarnya. Cuma zakat dia buat keluar. Enggak orang Arab jahiliah ni kita kena faham. Masa dia kafir pun dia sedekah dah. Maknanya dia masuk Islam, dia sedekah tu cuma tukar jadi zakat. Tak ada apa pun. Sebab tu dia bila berhujah ke Nabi kan dia tak boleh nak kata ke, tak boleh nak kata sebab tak si Islam ni, sebab tak boleh. Sebab apa? Sebab Islam ni dia akan transfer kebaikan kepada manusia. Dan dia angkat kebaikan terlebih tinggi. Tak ada sebab pun. Tak kata bila masuk Islam kat separuh harta dia kena beri. 30% harta mesti kena beri setiap bulan. Tak ada. Islam tak wajib gitu. Setahun sekali tu pun ada jumlah yang terlalu sedikit. Orang panggil zakat. Enggak, kalau sebanyak tu lebih lagi dia beri sampai jahiliah pun. Jangan kita ingat bacalah buku tu tapi bahasa Arab tak ada terjemah. Dia sebut nilai dari segi sedekah zaman Arab jahiliah. Pokok dia sedekah luar biasa. Bukan kata kedekut. Dia kedekut. Ada orang Muslim ada kedekut tu. Suruh kira tu. Nak ayahnya buat sedekah dengan bantu keluarga misalnya. Kan terkenal kan dia memuliakan tetamu. Terkenal tu. Sehingga pokok dia ni dalam buku tu sebut, bila dia buat rumah dia ambil kira lalu sudut tertentu, buat besar sikit sudut ni, kalau orang-orang mari boleh tidur situ. Maknanya dia ambil kira tempat tetamu tu. Jadi tak rugi apa? Bila masuk Islam, Allah kahai pula, man kana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim jarah. Enggak, hak tu dia ada dah tu. Sesiapa benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetamu. Enggak, benda tu sudah menjadi tabiat dia setengah-setengah. Syukurlah dia. Maknanya Nabi angkat kemuliaan di zaman jelas jadi tinggi. Boleh rasa nikmat sampai hari akhirat. Jadi kalau dia memuliakan tamu tapi dia tidak Islam, orang puji di dunia, hari akhirat langsung tak berguna kebaikan. Jadi bila dia faham konsep itu, sebab tu setengah-setengah sahabat bila masuk dia faham molek. Memang dia kata betul muncul lah. Dan Nabi kata al-Islam yajubu ma qablah. Bila masuk Islam semua dosa tu Allah hapuskan. Dan setiap kebaikan yang kamu buat sebelum tu Allah tukar jadi pahala. Abu Hurairah kata lebih bahagia dia pula daripada kita. Abu Hurairah kata begitulah dia. Itu rahmat Islam. Jadi kalau kita tengok tu, apa ni siapa tukar jadi kera babi? Makna ni bukan kesalahan kecil lah ni. Ni kesalahan besar lah ni. Kenapa dia langgar hukum tu? Serta batinnya diubah seperti mentaati syaitan dan berpaling dari wahyu Allah yang Maha Pengasih. Jadi hati dia ni sudah tidak. Dia gini, kalau dalam pengajian Islam, misalnya kita tetangga ni fungsi dia untuk menyentuh, membawa, memegang, sapu ni orang panggil peranan tangan. Kaki pula untuk berjalan, melangkah, telinga semua ada. Fungsi hati apa? Kalau dah boleh bacalah buku mana-mana, fungsi hati yang Allah buat ni adalah untuk ubudiyah. Tu kita bincang dalam fikrah Islam. Hati manusia ni fungsi sebenarnya Allah buatnya adalah untuk memandu seluruh anggota ni agar beribadat kepada Allah. Sebab itulah Nabi kata, syaitan bila dia nak serai manusia, dia serai hati. Syaitan ni bila dia nak serai manusia, dia akan serai hati.
Sebab kalau dia berjaya menguasai hati manusia, dia telah berjaya menguasai seluruh anggota manusia. Sebab tu Nabi sebut hati kena jaga molek. Fa in saluhat saluhal jasad kullu, fa in fasadal jasad kullu. Ala wahyal qalb. Nabi kata kalau rosak seketul tu ada dalam dada kamu tu, darah beku tu, rosak habis seluruh anggota. Kalau molek dia molek habis. Mu tahu ke apa dia tu? Itulah hati nurani manusia. Sebab tu syaitan dia akan serang tu. Sebab tu Allah kata kalau nak suruh supaya syaitan tidak boleh masuk dan bertapa, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mu kena ingat Tuhan sama. Dia jadi hati jadi mutmainnah. Mutmainnah, syaitan tak akan masuk. Ni dibincang dengan begitu hebat dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs. Jadi hak-hak ni sudah tak ada langsung dah fungsi hati yang sebenar. Batin dia sudah jadi sepenuhnya dikuasai oleh syaitan. Sifat-sifat ini memang sesuai apa yang disebut dalam ayat 60 surah Maidah ni, sesuai untuk kamu wahai ahlul kitab, dan bagi orang-orang yang serupa perangai dengan ahlul kitab. Ayat ni bukan untuk kami orang Islam, ayat ni untuk kamu. Baca gitu sebut pada bobot dia. Dah kata mana? Kena ingat satu kali bila kita ingat gini ni, biar kita faham suruh kita cuba kita hayati suasana zaman Nabi. Ayat Quran ni, setiap kali tunggu ayat Quran, Nabi bertindak dalam dua keadaan. Yang pertama dengan mengarah ke sahabat supaya catat di papan kenyataan masjid. Dia panggil ustuanah dia panggil. Dia masjid Nabi ni dia ada satu tiang, dia tengok betul-betul tu, tepat orang panggil focus point lah, baru kita pergi tengok nampak lalu tiang tu. Situ dia ada buat papan kenyataan. Dia panggil ustuanah. Mana-mana wahyu baru diturunkan sahabat akan tulis. Sebab tu sahabat Nabi bila pergi masjid dia pergi tengok. Oh tak ada. Oh ni tarikh mari lagi ni. Hari ni tak ada wahyu baru. Situ sahabat ni. Mana bagi orang Islam nak tahu wahyu gitu. Selagi Nabi arah ke beberapa sahabat dia supaya pergi baca Quran ni, wahyu hak turun kepada orang-orang kafir, pergi baca. Pergi jumpa Yahudi, ni Quran baru tu baca. Tengok, biar dia dengar. Jadi ayat ni dibaca depan dia. Tak tahu perlu huruf apa kita pun dia reti bahasa Arab. Baca. Ni untuk kamu, bukan untuk kami. Mikir. Enggak apa-apa dia ni kena ingat ni apa penting dan ayatnya. Bila Quran dibaca, dia tahu dah Quran ni bukan bahasa manusia. Muhammad tak mungkin boleh bercakap dengan bahasa lain. Sebab penyair-penyair daripada kecil lagi duduk bersyair sampai besar sehingga syair-syair digantung di kelambu Kaabah betul tak boleh nak cakap seperti bahasa Muhammad cakap. Kita tahu Muhammad ni seorang pun tak ada guru. Hadirin kena ingat kan? Nabi kita ni tidak pernah ada satu riwayat, sama ada riwayat tu dhaif ke, yang menunjukkan Nabi ni pernah bertemu dengan pendeta Yahudi ataupun pernah belajar ke. Sebab tu cerita kalau ada aku cerita rahib cerita apa ni? Buhaira ar-rahib itu pun tidak sahih. Ulama bincang tidak sahih. Tu kan? Kan cerita tu dia pergi dengan apa? Dengan apa dara dia lah. Dengan Abdul Muttalib kan? Abu Talib. Masa tu kan dia pergi bawa dia tu. Masa tu dia kecil lagi. Abu Talib kan? Tak ingat dia. Abu Talib lah. Abu Talib kan cerita dia. Dalam cerita tu bila Abu Buhairah tu tengok dia tu, Buhairah kata jangan maklum lah kepada pokok apa ni, padri-padri dia ke apa ni, sebab dia ni macam nak bunuh dia lah. Dia begitulah cerita bahaya. Surat balik lalu. Jadi Abu Talib pun minta surat balik. Antara yang mengiringi nak balik dia Bilal bin Rabah. Tu lah ulama kata Bilal ni tak ada lagi masa tu. Macam mana boleh ada nama Bilal dalam cerita tu? Bilal ni ada lepas Nabi jadi Nabi dah bertimbul cerita Bilal. Gua ada dah tu. Masa tu umur Nabi belasan tahun lah. 17 gitu lebih kurang. Masa tu umur Nabi belasan tahun. Tiba-tiba ada dah Bilal. Cerita ni diragui ke saya apa ada Bilal. Lepas tu Sayyidina Bakar mengiring kat Sayyidina Bakar ni orang berapa? Sama tua dengan Nabi, tikas 2 tahun setengah. Tua Nabi dengan dia. Dia muda 2 tahun setengah. Lepas tu tiba-tiba dia nak mengiringi Nabi balik. Kenapa siapa? Lepas tu Bilal pula. Enggak Bilal ni yang memerdeka ke Bilal tu Sayyidina Bakar. Cerita tu. Bila tertalak hadis ni, tak ada sahab hadis yang menunjukkan Nabi pernah berjumpa dengan padri, dengan pendeta agamawan daripada Yahudi. Tak ada. Jadi maknanya bila ulama kata tak ada, itu makna tertutup Nabi ni tak ada kemungkinan terletak dalam minda kita pernah dia belajar siapa-siapa, kecuali buktikan secara nas.
Bila tolak hadis tak ada. Kalau ada hadis tu adalah satu pun jumpa, tak ada ngaji. Dah lah. Bila tertutup terus, hadis tu tak sahih, tak ada. Tiba-tiba Muhammad ni bila umur 40, semua orang tahu 40 ni zaman manusia paling matang. Tiba-tiba boleh bercakap dengan bahasa super Quran. Jadi bila Al-Quran ni dibaca kepada beberapa Arab, tamu-tamu ayat lagu ni pula, dia tak boleh nak katakan. Senyap. Tapi tak terima juga. Inadan wa kufra. Kerana hati kerah. Kerana degil. Itu sebenarnya kedudukan dia. Ana sebut tu biar supaya kita tergambar. Setiap kali dibaca Quran, begitulah keadaan yang berlaku. Nak talak tak ni? Sebab itulah dia buat tuduhan macam-macam. Gila, otak mering. Dia kata, dia tak, itu benda-benda gitu. Baik. Faedah daripada ayat ni, cuba kita tengok. Telah terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam. Sebagaimana di kalangan ahlu kitab pun ada yang menyembah taut. Sampai kita ni pun ada. Kau nak cerita banyak. Sebelum ni anak pernah sebut. Ni anak sebut secara tidak nak bincang. Tidak nak sebut secara tidak. Kan ada cerita kau nak pergi mahkamah kan. Bawa 5 kau dia bawa musim bak. Kau boleh lagi. Kau tu mahu bila kau. Mesare mah. Lagi kerak masa mana anak betul. Nak kerak kucing payah dah. Mesare mah. 5 kau. Anak tengok tu. Patah ada musim bak. Mesare mah. Lepas tu kau dia panggil duit. Duit kau tahu bila. Tak ada lah. Dia 5 kau dia bawa. Anak tahu tu pun kan ada. Dia ni guru besar benceng. Bukan bodoh. Siapa dia ayat dia tu? Dia nak masuk mahkamah tu nak supaya kes tu berpihak pada dia. Anak sebut dia kata cikgu kata tak boleh bagi lagu ni. Bahaya. Ada ikhtiar. Kata ikhtiar. Kena menepati syariat. Tak boleh lagu ni. Tak apa dia kata. Bukan kita gatungnya ikhtiar. Kata ikhtiar tu. Ikhtiar tu kena betul. Bawa tu cuba bayar kan. Cuba kita fikir. Bila duduk dalam mahkamah ni ingat Tuhan kau ingat siapa? Syirik ni bukan tak ingat asal Tuhan. Dia bagi ingat Tuhan. Tak ingat aduk dalam poket dia. Itu syirik. Kalau tolak tu, kau tak panggil syirik. Dia panggil mulhid. Etis tu. Bahaya. Orang kata berat sungguh. Ramah dia orang lagu tu. Baik. Jadi maknanya dia gini mudah. Ulama kita telah buat kesimpulan bahawa syirik dengan tauhid ni dia akan sentiasa ada sampai kiamat. Selagi manusia ni ada, akan ada lah syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, batil, hak ni dia akan ada semua. Dia akan tamat dengan tamatnya riwayat manusia di muka dunia. Kena berhati-hati. Nah, ayat uji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah ada baca tabarakallazi tu. Nah, nak malai baca tu. Nah. Jadi Allah nak uji. Yang kedua di kalangan ahlul kitab pernah ada yang dihukum oleh Allah. Ni ahlul kitab. Ahlul kitab ni pokok Yahudi, pokok Bani Israel. Pernah dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Dalam bentuk mana? Zaman umat Nabi ni kita tak bunyi ada Allah hukum gini. Mereka dijadikan kera. Kera ni kena ingat lagi lah ulama. Ada kata kera tu perubahan secara fizikal. Ada sekarang tu perubahan sikap. Perangai sepuluh. Tuannya zahir nampak macam orang. Ulama kata hak tu lebih hina lagi. Lebih hina daripada dijadikan kera. Nak berbanding dengan sifat kera. Orang tapi sifat kera. Hina lagi. Kau ingat cerita Nabi Ibrahim ni riwayat sahih kan? Bila Nabi bertemu dengan ayah dia di jurang api neraka di Titiya Sirat kan? Ayah dia nampak kotor. Tapi orang kenal tu ayah dia. Nabi Ibrahim doa kan? Tu hadis tu saya Nabi Ibrahim doa pada Allah supaya Allah janganlah Allah malu ke dia. Kalau ayah dia al-neraka dalam keadaan rupa gini orang kenal ni ayah Nabi Ibrahim. Boleh ke Allah tutup supaya saya tidak malu? Allah buat macam mana? Allah tukar ke dia jadi binatang ayah dia. Allah tukar jadi binatang kan? Menyebabkan orang jadi kenal. Ada semua sebut jadi hema. Tukar jadi binatang hema. Orang tak kenal. Padahal tu ayah dia. Itu Nabi Ibrahim itu. Mana Allah boleh buat gitu. Lepas tu Nabi Ibrahim tak sedih ke? Tak usah doa ayat. Mesti sedih. Mungkin Nabi kita pun sedih. Nabi lagi terasa. Sebab sifat Nabi ni dia sangat sayang pada umat dia. Ayah dia tu bukan sekadar umat. Umat tu ayah dia pula. Sedih. Mana ujian per Nabi lebih berat lagi. Jumpa mana? Jumpa di Titiya Sirat. Dia jumpa situ. Kan kena lalu itu belakang. Hak mana tidak ada syurga jatuh dalam neraka. Situ dia jumpa dengan ayah. Sayang. Hadis ni dikumpulkan dalam 85 hadis pelik ganjil tapi sahih.
yang dikumpul oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashkar. Tanya Abang kita tu ada apa? Tanya Abang kita tu ada kitab Profesor Umar 85 tu. Apa ya tengok tu. Molek kalau beliau tu. Nama kitab tu hadis sahih, hadis berkenaan perkara ghaib, sahih, ganjil, pelik, ada berlaku di buku, tapi sahih. Cerita tentang hari ghaib, hari akhirat. Orang yang terakhir keluar daripada neraka, bila dia keluar tak ada orang Islam dalam neraka. Ada juga. Kalau mana tak ada tu. Oi, sedih kita baca kita diri melukuk tu apa gitu tu. Tapi saya kan kita suka kan benda pelik-pelik, ambil tu beli kita. Ambil beli kita tu. So, pelik tapi saya. Jangan pelik tu tahu mana dulu. Banyak dah suka juga baca. Misalnya ada sehadis tu. Nabi kata di hari akhirat ni ada ahli syurga ni dia minta kepada Allah supaya Allah bekalkan peralatan dia nak bercucuk tani. Nak berkebun di hari akhirat. Allah beri. Dia ngetanam luah cukup dengan baju komplit. Tani hari ni buah lalu hari tu. Kotik buah bertemu. Dalam riwayat sebut buah tu sawukit. Banyaknya. Lepas tu nak jual sawo. Tak usah tanya anak tu. Anak bersakit kepala jawab tu. Sebabnya dalam syarah tu, syarah sebut ada tengok. Dia bukan isu nak makan, bukan isu nak jual. Isu nak ayatnya memuaskan hati. Sebab ada orang kita berkebun kan, tepi rumah pun banyak ketemu. Nak makan tu banyak. Dah nak wikau dia puas hati. Bila dia boleh kutip hasil kan, oh puas hati tu. Kalau makan ni tak apa. Lada dia tak makan tapi panas pun dia boleh wikau. Kepuasan. Dalam syurga kepuasannya salah satunya memiliki. Sebab tu dia ada memiliki kebun, kurma. Sedangkan kurma tamak ni rakyat nak mari selalu tak payah ada kebun. Tapi apa yang ada kebun, ada tanah, rumah banyak ketemu. Nak ayatnya memiliki ada satu kepuasan. Dan manusia ni kadang nak memiliki sebuah rumah tak boleh. Siapa mati tak boleh. Duduk rumah sewa siapa mati. Maknanya hidup tu dah ada sekai kita kata. Tak puas tu apa nak pilih rumah pun tak boleh. Pada akhir jauh jak muda. Banyak macam gitu mak kau gitu. Di hari akhirat kalau dia boleh surga, dia boleh milik sebanyak-banyak. Dan itu satu nikmat kepuasan. Tu orang panggil surga. Nah, patut di dunia ni rumah besar tidur gini, tak nak tidur. Apa sabu? Rumahnya kira lah kompak lebih. Ada jambe pada ekor lagi. Tapi tak nak tidur apa? Makna faktor duniawi ni memang gitu. Tapi di hari akhirat ada. Dia ni, tu sebutlah kau menarik kita tu. Anak hotel kita tu di sebuah masjid. Habis tu diberhentikan anak kuliah. Rupanya nanti habis dulu. Baru nak pecah gitu. Lepas habis tu boleh tanya ustaz tak ada tahu dia. Anak kata kayak dulu ke royak dah musuh mula-mula panggil. Dia kata nanti ustaz ada tahu dia ustaz. Kita ke jemput pula. Tu cara dia pecah anak. Habis waktu dia. Rupanya kali ni ada kelompok kita ni. Sedap kita ni. Betul. Anak kata pandai molek kata. Tapi baca belilah kita tu. Sangat bagus. Itu masih dia buat ngajar. Ada jual lah. Boleh beli Dr. Wasi buat tu. Tengok tu sangat menarik. Mana kalau berasa-rasa nak mari nak pelik-pelik baca tu. Baca tu kata saya. Sebab ni dia gini dia dalam mukadimah dia sebut maknanya dia salah satu jiwa manusia dia sebenarnya dia ada kecenderungan nak pada barang pelik-pelik memang ada sifat manusia. Allah beri hak pelik tapi saya ambil tu baca tu beli kita tu. Lepas tu nak beli mana tu rujuk apa mana boleh anak pun tak tahu tu. Okey, seterusnya cuba kita tengok lagi, kita habiskan sedikit lagi. Sebagaimana maksiat itu merupakan sebab yang mendatangkan siksaan di hari akhirat, kadang-kadang maksiat juga merupakan sebab Allah hukum di dunia. Daripada kenyataan ni, sebab hukumnya ditukar jadi khinzir itu, ni berlaku di dunia. Daripada hal ni, para ulama menyimpulkan bahawa ada setengah hukumnya itu di dunia lagi Allah beri. Di akhirat atau kemudian. Sebab tu ulama kata hukumnya di dunia ini adalah bayangan neraka. Bayangkanlah kena ada. Sebab orang biasanya ulama sebut orang yang derhaka pada ibu bapa, hina ibu bapa, mengabai ibu bapa. Atas dunia lagi Allah hina dia. Hina.
Ana kalau sebut cerita memang banyak lah. Pengalaman orang lain, pengalaman kita tengok. Ada setengah tu. Ni sayang dah sebenarnya. Sayang dah. Beza setahun. Dia ni terkenal dalam kampung. Pasal beci. Dia pelik. Dia kata mak dia ibu anjing. Dia pernah kata depan anak. Sehingga anak tak lepas tu anak cuba mengelak diri daripada dia. Tak sayang dia. Jangan dia ayat orang ni nak ayat ni. Kita buat kenduri pun kita tak panggil. Kita tengok tak ada kebaikan. Sebab teruk terlanjur. Anak tak panggil dia kalau kenduri. Sebab kita teringat dia kata kau mak dia ibu anjing. Dia kata. Kita dengar dia pula orang. Kata dahsyat budak ni. Tua bersadar tu kalau mendengar. Makan dia tak sedap. Dia balik. Ngadu-dula. Muka ayah tak ada. Mak pun jadi lembut. Kesian. Dia, kesal dia. Betul lah. Anda nak sebut secara umum ni. Tapi kalau dia dengar dia tahu kata kat aku. Dia hanya dengar je lah. Nah. Kecuali kalau dia berubah, insyaAllah Tuhan akan kita doakan ampun dia. Teruk sungguh lah. Siapa teruk. Gapa dia jadi? Lah ni. Di rumah dia tu tak ada suara apa tegur dia. Anak dia duduk luar rumah tengok dia balik. Masuk dia bilik senyap. Apa? Beci. Kesal dia. Hina tu lagu tu. Nak mesra, nak suka kena tobik luar. Kita boleh hidup ke tak? Klik rumah jadi duduk luar mesra, klik rumah senyap. Boleh hidup lagi tu. Setengah orang duduk rumah luar sabuk, klik rumah senang. Dia jadi sebaliknya. Gapa dia tu lagu tu? Orang tak ada kehidupan tu lagu tu. Kita ni kalau sekarang sabuk klik rumah rasa lega. Nah. Bini buat air nasi lega, nak mau tu kau. Ni tak. Nak kegembiraan kena tobik luar. Jiran dia kata, Allah hina atas dunia lagi. Na'udzubillah min zalik. Tu nak ayatnya ada. Jadi benda-benda gitu kena ingat lah. Walaupun benda tu tidak berkait dengan akidah, tapi nak ayatnya perangai manusia ni siapa tukar jadi teruk tu. Tu salah satunya buat jahat pada ibu bapa. Kena ingat tu, kena ingat semua tu. Sebab tu Ibnu Abbas kata, tak ada satu amalan yang berdika sebagai jalan pintas untuk masuk ke ihsan bil walidain. Kata Ibnu Abbas, maha guru sahabat. Dia kata begitu. Baik, seterusnya. Jadi dia gini ya, kalau kita nak sebut dengan cara yang lebih detail, orang panggil seks ni dia ada 4 peringkat. Pertama sekali seks di muka dunia. Orang panggil iqab, seks di dunia. Cuma di dunia ni tidaklah sehebat di akhirat. Di dunia ni. Misalnya tadi itu salah satu hukumnya. Yang kedua dalam alam barzakh, alam kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga di pada mahsyar, sebelum melalui proses perbicaraan, duduk diri di pada mahsyar. Itu yang ketiga. Semua itu tidak tamamul azab. Tidak azab yang orang panggil mubaharah tu. Tidak. Hak kemuncak, hak tak ada tolak bandingnya adalah neraka. Tapi hukum mana pun ulama kata 4 tu. Dia panggil alam musyahadah, hak kita sekarang ni. Yang kedua alam barzah, alam kubur. Yang ketiga alam akhirat. Alam akhirat ni ada 2. Di pada mahsyar dan di neraka. Na'udzubillah min zalik. 4 azab. Kena berhati-hati. Ini dia sebut ni setengah-setengah tu kesalahan yang dilakukan yang tidak ditaubati, yang tidak bertaubat, dia kena seksa atas dunia. Yang keempat, bantahan terhadap ahlul batil, iaitu orang yang ikut kebatilan, melakukan amal-amal yang batil, dan penjelasan mengenai keburukan-keburukan yang ada pada mereka ketika mencela ahlul haq, para pengikut kebenaran, dengan apa yang tidak ada pada mereka. Jadi pokok Yahudi dulu memang dia cela, dia hina, dia buat nganyi, dia mempersendakan sahabat-sahabat Nabi. Muka sahabat Nabi ni miskin. Sahabat-sahabat Nabi dengan ramai yang miskin, khususnya pokok Muhajirin pergi ke Madinah tu, dia hina. Macam mana kamu boleh ikut Muhammad? Kenapa dia Muhammad boleh bagi pada kamu? Kalau dia ikut kamu, kami akan beri suatu pekerjaan yang boleh mendatangkan pendapat yang lumayan. Memang dia sebut ada dalam sirah kalau kita baca. Dia cuba. Mana dia cuba nak ganggu orang panggil penganut Islam. Tapi sahabat-sahabat nampak miskin, makan, ikat perut, dia kata kami tak susah. Kami tak makan tapi hati kami senang. Sebab tu kami bila pergi perang, kami boleh pergi perang. Sahabat ni kalau lagi perang tu batu duk perut lagi ada. Tapi gitu adalah disediakan makanan dalam peperangan. Tu nak ayatnya. Apa tu gitu tu? Sebab mereka ni sentiasa ingat pada Allah. Sahabat Nabi ni tak ada lah. Tak ada awal. Ikut sunnah Nabi tak ada awal. Memang dia ikut sungguh.
Dia tak kira dia faham ke tak faham, asalkan Nabi buat kita jaga buat. Mudah cara dia. Dia tak banyak takwil. Tak banyak takwil gini, tak banyak receh. Nabi buat dah. Tu. Tengok saya bakal ni. Bila timbul cerita kedua perkara dah. Mula-mula Nabi jadi Nabi. Hak paling terang ni ketika Isra' dan Mi'raj tu. Bila masyarakat kufar pergi ayat dia. Tujuan ayat saya bakal tu. Nak ayatnya bahawa Muhammad ni hak saimu, hak mundur bangga-bangga tu. Otak osok dah. Boleh royak pergi ke Syam tu siapa pergi malam klik makan nasi daun pagi. Pergi daripada Mekah pergi ke Palestin. Kita pergi sebulan klik. Saya pakai kata mana? Betul ke dia ayat gitu betul? Kalau betul makna betul. Maknanya Abu Bakar. Jika buat Nabi ni, jadi makna Nabi sebut tu atas dasar akal ke atas dasar iman? Atas dasar iman. Kalau akal tak ada siapa boleh terima. Tak ada siapa boleh terima. Anda kalau mikir dengan akal memang tak boleh terima. Sampai tu kau tak ada kata bab. Tapi saya nak pakai terima atas dasar iman birusul. Baik. Seterusnya. Yang ke-15, balasan itu ada kerana amalan. Mana balasan itu ada kerana amalan dan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Maksudnya begini, ni kaedah ni. Ni kaedah dalam ataupun formula lah kita ataupun kaedah dalam agama kita. Ganjaran yang Allah beri sama ada ganjaran itu yang berbentuk kebaikan. Sebenarnya dalam bahasa Melayu kita kata kalau balasan itu dia lebih pada yang tidak baik. Tapi kalau ganjaran itu lebih pada yang baik. Baik kita ambil sini balasan. Atas dasar keburukan yang manusia buat, balasan di hari akhirat mengikut kaedah dia sesuai dengan kejahatan. Kalau kejahatan besar maka besarlah, beratlah dia punya hukuman. Dia besar berat. Itu satu pemahaman yang mudah kita tahu walaupun ada lagi bentuk pemahaman lain. Contohnya begini. Anda ambil contoh mudah supaya mengumpat. Kita ambil fitnah lah. Fitnah ni dalam ta'arif yang Nabi buat sendiri, makna kita cerita keburukan orang yang mana keburukan itu direka-reka. Tidak benar. Itu dia panggil fitnah. Kalau kita cerita keburukan orang, yang mana keburukan itu benar-benar ada, betul keburukan itu memang ada sungguh. Yang mana orang itu dia kalau boleh tak suruh orang tahu dia malu. Nabi kata begitu. Tiba-tiba mu cerita pada orang. Maka dia akan sedih. Kalau dia tahu dia marah. Itu orang panggil ribat. Mengumpat. Haramlah kau. Cuma anda nak sebut di sininya. Apakah bila seorang itu menyebarkan fitnah, dosanya sama? Tidak. Tidak. Yang paling jelas tidak samanya adalah siapa yang menjadi punca fitnah itu. Orang yang menjadi punca fitnah itu, dialah mendapat dosa paling besar. Paling besar. Okey, kenyataan secara umum. Dan dosa ni akan bertambah lagi bila maklumat tersebar semakin meluas. Semakin besar, semakin meluas, semakin besar dosa. Apatah lagi kalau kesal dia tu berpanjangnya, jadi jariah pula dia beri dosa. Jadi kalau kita tengok dari sudut tu lah, zaman kita ni orang fitnah melalui internet, alamanya. Dulu kalau fitnah kedah kau pilih mana orang lah, tu besar dah dosa tu. Ni dah ni. Mana kalau dia sebab tu kalau orang nak fitnah kita royak dia guna bahasa Inggeris lah, besar lagi dosa. Bahasa Inggeris orang boleh faham laku. Kalau kut Melayu, orang Melayu dia ertinya. Maknanya ada kaedah nak sebesar dosa tu. Biar puas hati. Masuk ngaku. Selu-selu yang sebut tu. Sebab kita tak sin ngaku ni. Kalau boleh-boleh orang ad-dinun nasiah. Ni semangat. Sebab anda terjemuh sebab tu Guana Maulana dulu dia terjemuh. Dia kata ad-dinun nasiah tu molek kita terjemuh agama adalah satu semangat nak baik kepada kita dan orang lain. Memang kemah terjemah itu. Dan dia kata guru dia terjemuh kita masa dia ngaji di India. Pakai setiap India gitulah disebut masa dia ngaji sana. Betul sungguh. Sebab anda pernah dengar ni sebelum anda dengar Maulana ni anda pernah dengar almarhum Tok Guru Tifsah Kelantan guru dia ngaji India juga. Dia sebut juga. Dia kata kalau sana guru dia terjemuh ad-dinun nasihat. Nasihat itu maknanya semangat inginkan kebaikan pada diri dan orang lain. Itu lebih besar. Makna lebih tepat. Biar ada semangat tu lah. Biar ada semangat tu. Ya. Baik. Seterusnya. Jadi maknanya balas saja. Jangan ni lah kalau kita ambil dari sudut keburukan. Sebab tu orang yang mengajar ajaran salah diikuti oleh nama besar dosa dia. Dia mati dah dia ikut lagi ajaran dia. Begitulah juga kebaikan. Anda ambil contoh mudah. Sama apa anda ambil contoh ni mudah.
Contoh Sayyidina Uthman lah kita kata. Sebab Masjid Madinah lah ni ada sebahagian tu tanah Sayyidina Uthman. Kan bila di Mekah tu bila orang Islam ramai mari dak tak muat masjid kan. Enggak kebetulannya berjiran setara dengan masjid apa ni, sempadan dengan masjid tu ada tanah dua orang. Anak yatim kan tak? Ingat cerita kan? Jadi Nabi beritahu dia jual lah tanah ni nak besar masjid. Tak sejual dia. Kerah budak dia sejual. Lepas tu Nabi royak kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pergi nak beli. Tak sih dah tu. Dia nak pergi sahaja. Dia nak pergi sahaja. Nabi kata tak boleh. Mu kecil. Masa tu dia umur 15 tahun. Tak boleh. Hak ni untuk masa depan. Nabi suruh bayar juga. Nabi bayar juga. Sayyidina Uthman bayar. Bila Sayyidina Uthman bayar, Sayyidina Uthman isytihar. Ni saya beri pada Rasulullah. Ikut Rasulullah. Rasulullah kata tak apa. Kita wakaf ke masjid. Anak sebutnya. Bila tu Sayyidina Uthman buat gitu. Masa dia hidup. Masa zaman Nabi hidup, maknanya 1400 tahun lebih. Maknanya dia tempoh 1400 tahun sampai lah ni, Sayyidina Uthman tu umur sebanyak mana pahala? Sebab Masjid Muhammad ini kan, Masjid Madinah tak tutup 24 jam. Orang penuh semua. Cuba bayangkan. Kalau masjid kita ni pun, kalau orang mari semua gitu, siapa ada? Ni mari sekali-sekala pun boleh dengan keadaan tu. Masjid Madinah ni bukan mari sekali-sekala. Dia tak tutup masjid tu. Ana pernah pergi dalam tempoh pergi beberapa kali, pernah saja dia tutup, nak servis. Lepas tu tak tutup, lepas tu kita pergi lepas tak ada bunyi tutup. Bayangkanlah. Nak ayat ni besar. Tu makna jariah. Enggak kalau kita duduk derma kepada duduk bantu anak yatim siapa dia belajar. Semua tu bergantung besar kecil. Pahala tu bergantung kepada manfaat dia besar atau kecil manfaat. Kalau manfaat tu besar dan berterusnya pula, kita mati aja lebur. Sebab Sayyidina Uthman tu kata lama 1400 tahun lebih. Masjid Madinah kau ramai semua. Dulu tidak sebesar tu. Sebab tu anak duk dia tengok. Anak duk rasa lah sebab dia gini. Daripada maklumat hadis tu, mana kalau anak duduk ke tempat tu tempat mihrab Nabi apa raudhah kan. Kalau kita ngadap kiblat kalau kita ngadap kiblat tu anak tahulah dah sana dia cek tengok dia sebelah kanan masuk pintu babus salam itu. Sebelah kanan. Tu anda tak tahu kawasan tapi kawasan tu lah tanah Sayyidina Uthman. Kat situ penuh semua kita muka tempat semaya. Sah pertama sah kedua lah tu. Dekat dengan raudhah tu. Hak dah berebut sampai esok telah uzuk nak maya tu. Anak kekok pergi ni gitu maya dululah cerita dulu pergi. Lepas tu ni tak apa sebab dia buat kata boleh masuk 5 minit sahaja. Lepas tu dia hambak topik. Dia buat 3 peringkat kan. Ada itu jaga. Tak perlu berebut lah dulu. Parok. Tak boleh pada dah ni. Takut skok apa. Yang teruk dia. Amai ya. Dia kekok gitu. Sujud atas lutut. Lepas tu jadi udah mai lagi. Dah hambak tu orang. Sebab tu Imam Malik kata sebenarnya kelebihan raudhah ni Nabi lebih bersifat motivasi untuk tarik orang luar mari. Kita duduk Madinah dah. Tak usah duduk berebut dengan orang luar. Imam Malik pernah buat kenyataan. Ni duduk kawasan tu juga nak duduk situ. Nyanyi orang lain. Berarti Imam Malik kata pergi orang luar. Kita bila-bila masa boleh kita duduk situ dah. Kita pun duduk Madinah. Hak Nabi sebut tu untuk tarik, untuk motivasi. Biar orang ada semangat nak pergi masjid tu. Sebab situ berkat doa tu. Raudhatun min riyadil jannah. Kan Nabi sebut tu taman syurga salah satu. Jadi hak tu mana kelebihan lah. Ni nombor 5 ni. Nombor 6 menyifati Allah bahawa Allah murka dan melaknat pelaku maksiat. Jadi dalam hadis ni, dalam ayat ni lah, dari hadis pada sebut maknanya ada sifat marah bagi Allah itu. Ada. Marah tu lagu mana? Wallahu a'lam. Tak tahulah. Sebab ada setengah ulama kata tak boleh nak kata sebab tu sifat manusia. Tak apalah, saya terima boleh. Sebabnya enggak Allah sebut, Nabi pun sebut. Marah lagu mana? Wallahu a'lam. Sebab bagi yang kata tak boleh tu dia beralasan begini. Ini ada anak bacalah dia kata sebab marah ni merupakan reaksi. Berkait dengan perasaan. Kita marah bila ada berlaku di hadapan kita ataupun kita dengar sesuatu, kita tengok sesuatu yang tidak menyenangi kita, yang boleh membangkitkan perasaan. Dia bersifat reaksi. Reaksi kepada sesuatu yang kita tak senang, kita jadi marah. Apakah Allah ni ada reaksi begitu? Lepeh kalau bicara lagu tu dah. Sebab itulah sahabat Nabi dia tak bicara gitu. Marah. Marah mana? Sesuai dengan Allah. Senang cerita. Tutup sekali. Senyap. Tapi marah. Sebab kata Tuhan mendengar. Mendengar lagu mana? Kita ni mendengar ni dengan nada tulat-tulat kecil dalam telinga kita ngaji dia ada. Dia panggil tulat ukur.
Kita tengok toko luar ni besar, ada tu yang toko lain ni. Kosong tu jadi tak boleh dengar. Maknanya kita mendengar menggunakan alat. Apakah Tuhan gitu? Tak. Kita tak kata gitu. Cuma Tuhan kata dia mendengar. Mendengar lagu mana? Wallahu a'lam. Allah Maha tahu maksud dia ayat. Tentunya laisa kamitsli syai'. Tak serupa dengan makhluk. Sesama sahaja. Tak perlu bincang. Hak tu ayat cahaya, bukan ayat untuk bincang. Cahaya saja cukup. Nak bincang tentang ayat kemasyarakatan. Bincang tentang ayat psikologi. Bincang tentang ayat pembangunan masyarakat. Bincang ayat-ayat tu. Dia panggil ayat kainat tu. Bincang ayat tu, manusia akan maju. Baik. Yang ketujuh. Ketaatan kepada syaitan adalah sumber syirik kepada Allah. Patut kita tak payah taat lagu mana dia begini. Yang sebut, pertama sekali kita kena tahu susu galu dia. Dalam diri kita ni ada dua unsur. Nabi pun sebut. Hadis ni panjang, anda tak ingat hadis. Cuba kita bacalah hadis ni. Hadis ni sahih. Dalam diri kita ni, Allah nak uji kita, Allah bekal kepada kita ni, dia panggil nafsu. Selagi akal. Akal tu, dia lebih rasional daripada nafsu. Sebab nafsu ni lah ammaratu bisu. Dia lebih cenderung pada tak malam. Baik. Lepas tu dalam keadaan tubuh kita begitu, batin kita begitu, dia ada pula. Allah kirim satu yang positif, satu yang negatif. Dia panggil malaikat yang membisikkan kebaikan. Apa hal baik? Satu lagi dia ada juga bisikan. Allah benar berlaku. Apa ni kita kata makhluk yang membisikkan keburukan. Kalau kita panggil jin kafir ataupun iblis, saya tak ikutlah, tapi dia membisikkan perkara utama. Jadi benda ni ada sama. Baik. Nabi kata, kalau terdetik dalam hati, ma khatara fi qalbi, sesuatu terletak dalam hati kamu tu khair, jangan tu itu bisikan daripada malaikat. Kamu buatlah tu. Tak apalah tu. Selagi kalau sesuatu bisikan yang terletak dalam hati dia tak molek, kamu jangan buat. Ni yang jadi masalah. Anak nak tanya bapak kita, pernah ke telitah nak buat benda tak molek? Telitah tak molek, hati kata, akal kata tak molek, buat juga ada. Bapa tak ada ni. Tak soal kau kan. Anak pun bukan suruh jawab akak tangan jawab dah. Ambil contoh mudah lah. Contoh mudah. Dia kata, nak pergi ngaji lah. Ngaji kita. Atau nak pergi masjid. Tapi jadi timu malah. Malah tu mengikut Imam Ghazali adalah satu. Malah tu dia memang dia tidak bersuara. Kita tidak kata bisikan, tetapi hembusan daripada syaitan. Ya kita rasa kan malah pergi. Tak ke hati kita tak rasa malah pergi masjid dengan pergi masjid mana molek. Mesti hati kata molek lah. Tentu dah molek pergi. Tapi apa tak pergi? Malah lemah. Sebab Imam Ghazali kata malah ni dia tidak kuat. Malah ni tidak kuat. Sifat tu. Tetapi kita gagal lawan dia sebab kita ni lemah. Apa lemah? Hati lemah. Jadi nak kuat hati lah ke mana? Tengok dalam kita bincang di masjid Wakaf Baru tu. Nak suruh kuat hati ni, memang dia mesti ikut sunnah. Amal, zikir, baca Quran, lawan. Dia jadi kuat. Dia perlu dilatih. Hati kita ni dia perlu dilatih. Kalau tidak dia jadi lemah. Dia jadi lemah. Tu no. Sebab itulah hati-hatilah. Dengan kita zikir, doa amal sunnah, dia jadi kuat iman kita. Sebab tu Imam Bukhari kata iman adalah amalan kamu tu. Iman ni amalan kamu tu iman. Kalau kamu tak ada tu lemah iman kamu sehingga tak boleh masuk surga. Masuk neraka dulu. Kalau tak terbatas tahu itu nak ayat lemah. Jadi iman kuat ni ke dia iman kuat. Amalan kamu tu kuat. Syaitan tak boleh ganggu. Ibnu Qudamah mudah dia sebut gini dalam kitab Tazkiyatun Nafs dia, Minhajul Qasidin, dia kata hati manusia ni kita kena tahu ni Nabi sebut sebenarnya, cuma dia bawa dalam bahasa dia. Dia kata hati kita ni, kan Nabi sebut ke syaitan boleh masuk melalui saluran darah kan. Dah. Masuk tu nak pergi mana? Pergi ke hati. Bila pergi ke hati tu untuk apa? Untuk dia menghembuskan, dia membisikkan perkara tak baik. Jadi kalau iman kita lemah, amalan kita kurang, iman kita lemah, patut akal kita pun tak jadi lemah. Sebab apa? Tak ada bantuan daripada wahyu. Jadi lemah, jadi ikut dia. Kalau ikut dia, dia berjaya. Bagi hati yang begitu, syaitan akan bertapak dan syaitan ada perumahan dalam hati kita. Dia buat perumahan buat dia. Perumahan iblis namun. Situ. Besar. Lepas tu dia bincang lagi. Orang marah aku nak bincang. Lepas tu besar lagi kata, ada setengah hati tu, syaitan masuk, tapi tak duduk sebentar, tak boleh jadi panah.
Tup saya keluar. Masuk pun tak nak buat apa. Dia bicara hati yang bagaimana. Dia buat pembahagian model. Salah satunya hati yang sentiasa zikrullah. Saya tak boleh masuk. Tetapi tak boleh buat apa-apa. Tu kita nak. Sebab itulah tak ada yang lebih baik, zikir lebih baik melainkan baca Quran. Okey, habislah di situ ya. Jadi yang nak sebut tu sebenarnya kena ingat daripada mukaddimah lagi kita sebut tahqiqut tauhid, memperkukuhkan tauhid dalam konteks ajaran Nabi, bukan masuk dalam gua, bukan bertapa atau pokoknya, tapi dia merupakan mengamalkan sunnah dalam kehidupan. Itulah yang memperkukuhkan akidah tauhid. Nak pakai baju baca bismillah, nak makan semua baca bismillah. Tu yang akan memperkukuhkan tauhid kita. Simple. Mudah agama. Tidak perlu lapar kat pun duduk sakut tu gak tu. Anak yang kita dia pergi keluar dia tengok tu nak kecing gitu noh. Akhir sekali dia pergi kita berkelit. No. Bukan lagu tu cara agama. Bukan lagu tu. No. Saya tak tahu lagu tu. Sebab tu cuba perhati ya. Ini ada ayat tasawuf. Kita ada satu tempat mana-mana dia panggil masjid. Masjid ni tempat ibadat, rumah tempat saja. Tempat ibadat juga. Cuma Nabi bagi hak sunat buat rumah. Tidur tu adalah masjid boleh tidur. Tapi janganlah tidur seterusnya. Nabi kata tak ubah seperti kubur. Tu hati jenis tidur lah. La taj'alu qabri masjidan kan tu tak apa ni. Lagu mana la taj'alu buyutakum qabran gitulah. Jangan kamu jadi ke rumah kamu seperti kubur. Apa maksudnya? La taj'alu buyutakum kubur atau qabran gitulah dari. Tapi jelaslah, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Apa maksud? Tak ada dilakukan ibadat. Baik, anak nak sebutnya, di masjid ada ibadat, tapi Nabi klasifikasikan buat hak wajib-wajib. Hak sunat ni molek buat rumah apa? Betul kita kata sebab rumah ni dia tidak kubur. Dia hak paling besarnya, Nabi nak ayat kitanya, bila kita turun daripada masjid, jangan putus hati kita dengan Allah SWT. Sebab tu kita nak masuk kereta, baca bismillah. Kalau boleh kaki kanan, terahlah buat lepas ni masuk kaki kanan kereta. Reba tu lah terah buat. Anak pun tak tengok tu. No. Terah buat. Ada orang buat yang malah orang siapa tu. Patut lagu mana? Orang tu nak gantung. Boleh terah lalu lah ni. Anak tak apa sebab anak tidak reba ni. Anak duduk alini, anak boleh masuk. Terah buat lah. Dia kata dia senang hati. Dia kata wah ustaz buat. Anak tak senang hati tu. Anak kata ustaz ni kena beli steering dua ni, dua ali kiri. No. Tak apalah, nak ayahnya hubungnya tu. Klik di rumah. Buat sebuah masjid juga di rumah. Bukan jangan buat seperti kubur. Apa? Nak ayahnya sini, kalau kemudian nak ayah, falsafah dia. Ini dalam buku falsafah Islam. Nak ayahnya kalau kita terlepas daripada ingat kepada Allah, kita akan diganggu, disambar oleh iblis. Itu maksudnya. Jadi semolek-molek kalau boleh kira lah. Ingat Tuhan buat penjel ni. Lepas tu tak ingat Tuhan buat penjel. Lepas tu tak khabar, tak ingat siapa-siapa buat penjel. Hak tu hak ramah so Haji sebut ni rumah tidur. Tak ingat siapa-siapa. Hak tu rasa parah tu. Tak apalah. Sebab anda cuba nak bawa ni supaya kita faham agama kita ni cukup simple. Cukup mudah. Nak boleh pahala ni pergi guna telefon ni boleh pahala. Nanti kita baca, nanti habis kita ni. Anak baca bab telefon. Dia ada ulama tulis kitab, tajuk dia Al-Hatif, telefon. Dia bincang berdasar pada Quran dan hadis. Omong lihat sungguh tu. Dia kata apa hukum orang telefon pada dia tanya siapa ni? Dia telefon kita. Dia tanya kita siapa? Tak boleh. Kalau guru ulang hala tak awak dah. Halo kita terus. Dia pun tanya siapa ni? Dia telefon kita. Dia tanya siapa? Dia bawa dengan hadis tu. Nabi suruh bila kita pergi rumah orang. Jangan kita tanya siapa ni? Kita pergi rumah dia. Nabi kata tanggungjawab kita kalau kita bersalah dia tanya siapa, wajib kita jawab. Kalau tidak kita klik. Kalau kita jawab klik. Kita kena takrif diri kita kepada dia. Ni dia telefon kita. Dia tanya siapa ni? Anak pernah sekali ni. Anak guru kita pun itu hari tak apa siap lah. Kita kata wah nak pegang balik ni. Sebab bunyi Kelantan kita begitu. Dia kata minta maaf lah sebab nak cek nombor siapa. Anak pun letak lah. Kita duduk tak tahu tu. Tanya lagu tu. Orang lain buku tu dia bincang. Salah tu setahu mana?
Jadi dia gini, sebab telefon dia berkait dengan amal lisan. Kayak kita ni ada 3 kan. Nah, kita dalam pergerakan kita ni ada 3. Imam Syafi'i bagi 3. Ulama lain gitulah juga. Perbuatan kita ni ada 3. Dia panggil perbuatan hati, dia panggil amal qalbi. Selagi perbuatan lisan, perbuatan lidah. Perbuatan lidah tu 1/3 daripada perbuatan manusia. Selagi dia panggil amal jawari. Perbuatan yang melibatkan mata, telinga, tangan, kaki, hak zahir selain pada lidah. Telefon ni, guna telefon ni dia ambil 1/3 daripada perbuatan. Jadi maknanya sentuhan agama cukup banyak di situ. Tu dia bincang, narik tu. Anak baca. Nanti habis ni kita kira tu dah baca, tengok lagu mana. Dia sebut dalam mukadimah dia, pada pandangan dia, nanti tengok nama ni lama dah, buku ni lama dah sebelum Covid lagi ni. Dia kata sebenarnya untuk manusia jadi baik, dia banyak ambil manfaat daripada telefon ni untuk jadi baik. Dia banyak juga dia boleh amal sunnah lebih daripada zaman Nabi dengan telefonnya. Dia buat gini-gini dia orang. Begitu juga dengan smartphone ni. Tak ada dah telefon cahaya dah ni. Smartphone lakon. Dengan telefon ni, smartphone ni juga dia boleh dapat dosa sebanyak-banyaknya. Dia bincang. Ada bilik air boleh mengumpat lagi. Dulu orang mengumpat ni kena 2 orang. Paling kurang ni seorang pun boleh. Kita kata lama hidup bilik air. Dia boleh hidup mengumpat. Tapi guna sistem. Guna alam maya. Sebab itulah dalam kitab tu disebut, dia kata sekarang ni peranan lidah sudah diambil alih-alih telefon. Sebab lidah ni mana penyebaran maklumat. Dia bincang, menarik lah. Dan dia ni ulama. Anda tengok hadis dia sebut tu, berkata-kata hadis.